Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Apa khabar? Apa suara anda sihat-sihat selalu Baik, dalam kesempatan kali ini siri yang kedua, pengurusan emosi, Pak Su nak bincangkan apakah itu emosi Apakah itu emosi dan apakah jenis-jenis emosi Emosi ni adalah sesuatu yang memang Allah Taala anugerahkan kepada kita sebagai manusia. Allah Taala anugerahkan akal untuk kita berfikir. Allah Ta'ala juga guna anugerahkan emosi untuk kita merasa jadi dua-dua itu ada fungsi-fungsi yang tertentu bayangkanlah kalau kehidupan kita ni tanpa emosi, tanpa perasaan, jadi apa? Betul, jadi robot. eh? Robot tu dia tak ada emosi. Dia tak ada emosi dia tak ada perasaan Ah, dia tak tahu apa tu kasih sayang, dia tak tahu gembira kan, dia tak tahu sedih kan. Sebab dia robot maknanya dia gunakan sedikit elemen-elemen pemikiran saja Jadi kalau manusia tak ada emosi maknanya macam kita tak hidup lah. Kerana emosi ni punya fungsi peranan-peranan yang besar dalam kehidupan manusia Baik, kita tengok sedikit apa yang dikatakan emosi Okey. Kalau kita perhatikan di sini emosi adalah suatu bentuk reaksi atau respon tubuh badan kita yang melibatkan unsur pemikiran, unsur fisiologi. Fisiologi ni makna unsur-unsur biologi badan dan juga tingkah laku atau behavior atau perilaku terhadap sesuatu rangsangan, sama ada rangsangan tu datang daripada orang, rangsangan disebabkan oleh satu peristiwa atau situasi ataupun daripada objek. Macam anda duduk kat satu bilik yang terang benderang, tiba-tiba bam gelap, lepas tu ada bunyi apa reaksi anda? Mungkin anda akan rasa ketakutan takut, menggigil bergetar-getar kan. Itu reaksi reaksi tubuh badan kita dalam yang kita kata emosi takut tadi jadi badan kita ni memberi reaksi atau respon sama ada bentuk pemikiran, fisiologi dan tingkah laku terhadap sesuatu rangsangan. Maksud bagi contoh tadi, bilik gelap, lepas tu ada bunyi kik. Jadi kita rasa takut. Itu namanya emosi satu bentuk reaksi atau respon terhadap rangsangan luar. Baik, emosi ini tercetus apabila kita membuat persepsi terhadap sesuatu. Persepsi ni makna kita buat tanggapan. Macam tadi, bilik kita tiba-tiba jadi gelap, lepas tu kita dengar kita pun membuat persepsi, oh ini hantu. Habislah aku, matilah aku. Kita buat persepsi macam tu Sekali bila lampu cerah balik, jumpa adik kita kat luar bilik tu yang kata dia nak takutkan kita kan. Jadi emosi takut tadi tercetus apabila kita buat persepsi. Persepsi apa tadi? Hantu. Hantu nak cekik aku. Itu persepsi kita. Dikaitkan dengan gelap tadi Baik. Kemudian yang ketiga, emosi ni melibatkan perubahan fisiologi. So bila kita beremosi, macam kita kata tadi takut kan Maaf kita takut tadi, jantung kita ni tiba-tiba mengepam laju. Laju Kita bernafas pun secara cepat. Tekanan darah mungkin naik. Kita mungkin berpeluh menggigil dan sebagainya. Perut rasa mengulas. Itu dipanggil perubahan-perubahan fisiologi perubahan-perubahan biologi berlaku dalam badan. Serentak tadi kemudian juga berlaku perubahan-perubahan tingkah laku misalnya tadi kalau katakan kita dalam keadaan takut, kita buat apa? Kemungkinan kita menggigil kita menjerit ketakutan dan sebagainya jadi tingkah laku kalau katakan orang yang gembira, mungkin dia ketawa. Kalau dia mengalami emosi sedih, mungkin dia menangis dan sebagainya. Baik, contoh emosi yang utama ataupun emosi dasar ialah seperti contohnya gembira, happiness ataupun joy sedih, kesedihan sadness marah, kemarahan, angry takut, fear takut, terkejut surprise ataupun jijik disgust. Jadi ini merupakan contoh-contoh emosi yang dasar mengikut salah seorang ahli psikologi Paul Ekman Kemudian emosi menjadi asas dorongan untuk seorang bertindak. Bila anda buat sesuatu tindakan, anda nak minum ke, anda nak belajar sungguh-sungguh, anda nak pergi main ke, anda nak baca Quran ke, apa saja tindakan-tindakan anda nak jumpa pensyarah, nak buat ulang kaji, semua tu tindakan-tindakan Anda nak pergi main bola semua tindakan-tindakan anda semua ada kaitan dengan dorongan emosi yang ada dalam diri anda Jadi emosi ni kalau tak ada, tak boleh kita nak bertindak lah. Kan?
dia menjadi asas dorongan untuk kita bertindak. Itu pentingnya emosi. Kemudian emosi gembira mendorong anda ketawa. Jaranglah. Ada juga orang yang gembira tu dia menangis kan. Sedih mendorong anda untuk menangis. Marah mendorong anda untuk meninggikan suara ataupun bertindak agresif. Itu sedikit sebanyak tentang emosi. Baik. Kita cuba lihat pula 6 jenis emosi dasar mengikut ahli psikologi yang terkenal Profesor Dr. Paul Ekman. Dia mengkategorikan 6 ada juga yang mengkategorikan lebih daripada 6 tapi Pak Su pilih yang ni. Baik, misalnya kita ada emosi kegembiraan ataupun keceriaan joy ataupun happiness kesedihan sadness emosi marah anger kita ada emosi marah. Kemudian kita ada emosi takut, fear. Macam tadilah takut hantu kan. Fear, ketakutan. Kita ada emosi jijik atau disgust. Dan kita ada juga emosi surprise ataupun terkejut. Jadi, Paul Ekman mengkategorikan 6 jenis emosi dasar. Emosi yang utama. Ada emosi-emosi lain juga. Okey. Jadi, umpamanya kalau emosi gembira, biasanya ungkapan-ungkapan fizikal yang kita ataupun verbal yang kita selalu katakan orang tu senyum. Senyum tu menggambarkan dia gembira lah. Orang tu ceria saja. Ceria nampak Pak Su hari ni. Aktif, bertenaga, energetik. Itu menunjukkan dia ada emosi gembira. Emosi gembira telah dah meletus, dia meledak dalam diri dia. Sebab tu dia menzahirkan ungkapan-ungkapan verbal ataupun fizikal seperti senyum, ceria, aktif, tenaga sebagainya. Kalau orang sedih macam mana? Biasanya lah secara universalnya orang kalau sedih ni dia akan menangis kalau dia tak menangis pun dia sebab dia tengok menitik air mata dia kan dia rasa lesu, dia kurang bermaya, kurang bertenaga umpamanya kalau kita mendengar kematian seorang yang kita sayang kita automatik kita akan macam sebab kan mungkin menangis itu ungkapan fizikal kemudian kalau orang marah macam mana pula marah ni biasanya ada ciri agresif. Sama agresif dari segi verbal, dari segi cakap dia, tune dia, donasinya tinggi ataupun dari segi fizikal, dia hentak meja, dia baling tu, dia lontar itu, dia lontar ini, menjerit, menghempas. Itu kita ungkapan usul yang dikaitkan dengan emosi kemarahannya. Jadi kita fahamlah kalau orang tu dah hempas file depan kita, dia marahlah tu. Lagi kuat dia hempas, lagi tinggi dia punya darjat kemarahan dia. Ketakutan, biasanya orang yang takut ni dia akan rasa gemetar, menggigil, rasa cemas, rasa bimbang, rasa tertekan, itu orang kadang-kadang ketakutan macam tadilah takut hantu kan. Jijik ataupun disgust ni memualkan kalau kita nampak sesuatu yang menjijikkan kita akan rasa mual, rasa tidak selesa lah tu jijik Kalau terkejut pula, surprise, biasanya kita akan rasa macam keheranan. Ya ke? Ya ke? Bila? Kenapa jadi macam tu? Kita rasa keheranan ataupun takjub ataupun kita rasa cemas Jadi keenam emosi dasar ni mengikut Pak Lemon merupakan emosi yang sifatnya universal. Sejagat. Kita jumpa orang Amerika ke, jumpa Jepun ke, Arab ke, Rusia ke, kita jumpa orang ke England ke dia semua ada emosi ni Emosi kegembiraan, kesedihan, kemarahan, ketakutan, jijik, terkejut, semua ada. Dia merentas negara, merentas kaum, merentas budaya semua ada. Itu dipanggil emosi dasar Okey. Jadi saudara-saudara dan saudari yang saya muliakan sangat penting untuk kita mengenal apa itu emosi dan bagaimana jenis-jenis emosi ini kerana dengan kita mengenali jenis emosi ini kita boleh tahu keadaan diri kita. Macamnya kalau kita sedang marah, maknanya kita sedang mengalami emosi marah umpamanya kan. Jadi kita pun ambillah cara untuk mengawal kemarahan kita. Katalah marah kita dah naik 60%. Macam mana nak turunkan jadi 30%? Ini kita bincang dalam siri yang lain lah. Dalam siri ini kita nak cuma bincang jenis-jenis saja. Kalau orang kita macam juga kalau orang lain, kalau kita tengok orang tu menangis, sedih je nampak kan, menangis itu emosi kesedihan. Tiba-tiba dia menangis sebab kan. Jadi kita boleh agak dah. Jadi penting untuk kita memahami jenis-jenis emosi ini kerana dia akan memudahkan kita untuk berkomunikasi, mengawal diri kita, mengawal orang lain dan persekitaran Jadi emosi ini memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam kehidupan Tanpa emosi tiadalah kehidupan Sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan akan datang. Salam motivasi.